Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali murid-murid. Kali ini cikgu ingin menerangkan topik bahagi bagi matematik tahun 3. Seperti video terdahulu iaitu darab. Darab adalah penambahan berulang nombor yang sama. Okey, bahagi adalah sebaliknya, iaitu pengurangan berulang nombor yang sama. Ataupun kita bahagi sama rata kepada setiap kumpulan. Simbol bahagi seperti berikut yang warna merah ini. Okey, contohnya 6 bahagi 2. Katakan kita ada 6 biji apple, kita nak bahagi kepada 2 kumpulan. Itu menggunakan pengurangan berulang nombor yang sama, iaitu nombor 2. Kita bahagi 2, nombor 2. Kita pengurangan maksudnya tolak. Kita tolak 2 sampai 6 biji apple kita habis ataupun menjadi sifar. Iaitu 6 tolak 2 ni kali pertama, tolak 2, tolak 2. Iaitu 3 kali kita tolakkan nombor yang sama, iaitu nombor 2, kita akan dapat sifar. Maka 6 bahagi 2 adalah 3, iaitu 3 kali. Bagaimana pula 6 bahagi 3? Kita ada 6 biji apple, kita tolak 3 satu kali, tolak 3 satu kali, 6 biji apple kita selesai. Maka kita ada 2 kali sahaja kita tolak nombor berulang, iaitu nombor 3. Maka 6 bahagi 3 adalah 2. Itulah konsep bahagi menggunakan pengurangan nombor berulang. Okey, recap berkenaan sifar. Kalau jika 6 bahagi 2 sama dengan 3, jika murid-murid hafal sifar, 3 darab 2, yang 3 darab 2 akan menghasilkan 6. 6 bahagi 2 sama dengan 3, 6 bahagi 3 sama dengan 2. Okey. Contoh menggunakan kaedah garis nombor. Okey, bagaimana kita menggunakan garis nombor untuk mendapatkan hasil bahagi 6 bahagi 2. Itu kita buat garis nombor, iaitu bermula pada sifar, bahagi 2 kita naik 2, 2, 4, 6 sehingga 6. So bermula dengan 6, kita tolak 2. 6 tolak 2, kita akan dapat 4. Itu satu kali. Lepas tu 4 kita tolak 2 lagi, akan menghasilkan 2 kali. Seterusnya 2 tolak 2 akan menghasilkan sifar, iaitu 3 kali. Maka menggunakan kaedah garis nombor, itu bermula dengan 6, kita tolak 2, tolak 2, tolak 2 sampai sifar. Kita akan mendapat 3 kali tolak 2. Maka 6 bahagi 2 adalah 3. Okey. Terdapat 2 kaedah bahagi ataupun pembahagian sama rata. Kaedah pertama, 6 bahagi 2. Itu katakan kita ada 6 biji apple. So kita nak bahagi 2 kumpulan. Bahagi sama rata. Maksudnya setiap kumpulan mendapat sama banyak 6 biji apple yang kita ada. Okey, kita bermula dengan 1, kita letakkan 1 di kumpulan kedua. So kita dah menggunakan 2 apple. Seterusnya kita ulang 1, 1, 4, 1, 1. Habis dah apple kita. Maka 6 bahagi 2 adalah 3. Iaitu setiap kumpulan akan dapat 3 biji apple. Okey, kaedah 2. 6 bahagi 2. Kita ada 6 biji apple. Okey, kita senaraikan semua 6 biji apple. Seterus itu bahagi 2. So kita kumpulkan 2. 1, 2, 1 kumpulan. 1, 2, 1 lagi kumpulan. 1, 2, 1 lagi kumpulan. Maka kita ada 3 kumpulan. Jadi terdapat 3 kumpulan, maka 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. Contoh lain, 24 bahagi 6. Okay, kita ada 24 apple.
kita nak bahagi kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan dapat apple yang sama banyak. So kita agihkan apple kita. 1 kepada kumpulan 1, 1 kepada kumpulan 2, seterusnya 3, 4, 5, 6. Kemudian kita agihkan lagi apple kita kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6. Kita ulang semula sehingga ke 24 biji apple kita habis. So 4, 4, 4. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka semua ke 24 apple kita telah bahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan mendapat apple yang sama banyak, iaitu setiap kumpulan mendapat 4 biji apple. Maka 24 bahagi 6 adalah 4. Okay, menggunakan kaedah 2, kita ada 24 apple. So kita bahagi 6. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kumpulkan dalam satu kumpulan. Kita bulatkan kumpulan pertama. Kita kira lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bulatkan menjadi kumpulan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumpulan ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumpulan keempat. Maka kita ada 4 kumpulan. Setiap kumpulan mendapat 6 biji apple. Maka 24 bahagi 6 kita akan dapat 4. Begitulah dua kaedah bagaimana kita melakukan operasi bahagi. Okey, bagaimana pula bahagi yang mempunyai baki? Contoh, 9 bahagi 2. Menggunakan kaedah pertama, kita nak bahagi kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua. Kita agihkan apple-apple kita. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ke-9 kita tak boleh masukkan di dalam kumpulan 1. Sebab apa? Kerana kita hendak membahagi sama rata. Bila kita masukkan di dalam kumpulan 1 menjadi 5 apple, kumpulan 2 menjadi 4 apple. Tidak sama banyak. Maka 1 ini adalah baki. Jadi setiap kumpulan ada 4 apple, baki 1 apple. Tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam 2 kumpulan. Maka 9 bahagi 2 adalah 4 baki 1. Menggunakan kaedah kedua, 9 bahagi 2. Kita ada 9 apple. Jadi kita kira 1, 2, 1 kumpulan. 1, 2, kumpulan kedua. 1, 2, kumpulan ketiga. 1, 2, kumpulan keempat. Yang ini tidak boleh, tidak cukup untuk membuat satu lagi kumpulan. Jadi ini adalah baki, iaitu 1 apple. Maka terdapat 4 kumpulan dan baki 1 apple tak cukup. Maka 9 bahagi 2 adalah 4 baki 1. Contoh seterusnya, 23 bahagi 4. Kita ada 23 apple, kita nak bahagi kepada 4 kumpulan. So kita agihkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So kita ada lagi 3 apple. So tak boleh masuk kepada 4 kumpulan. Maka ketiga-tiga apple itu adalah baki. Di setiap kumpulan ada 5 apple. So baki 3 apple tidak cukup nak masukkan kepada 4 kumpulan. Maka 23 bahagi 4 adalah 5 baki 3. Menggunakan kaedah kedua, kita ada 23 apple. Kita senaraikan 23 apple itu. So kita kira bahagi 4, 1, 2, 3, 4. Kita bulatkan dalam satu kumpulan. 1, 2, 3, 4. Kumpulan kedua. 1, 2, 3, 4. Kumpulan ketiga. Kita ulang seterusnya sampai 5 kumpulan. Kemudian yang seterusnya ada baki 3, tidak boleh buat satu kumpulan yang baru. Maka ini adalah baki, iaitu 3 apple.
Jadi terdapat 5 kumpulan apple dan baki 3 apple. Minta maaf, ini berlaku kesilapan. Sini 3. Baki 3 apple tidak cukup masuk kepada kumpulan. Maka 23 bahagi 4 adalah 5 baki 3. Okey, sekarang cikgu ingin menerangkan bagaimana kita menggunakan kaedah lazim untuk operasi bahagi. Kaedah lazim 6 bahagi 2 seperti contoh yang telah kita buat tadi. 6 bahagi 2 adalah 3. Bagaimana kita menggunakan kaedah lazim? Okey, ini jika 3 darab 2 adalah 6. Ini adalah pertalian antara bahagi dan darab. Okey, 6 bahagi 2. Kita tulis 6, kemudian kita letakkan simbol bahagi untuk kaedah lazim. Ini adalah simbol bahagi bagi kaedah lazim. Dan kita letak 2 di sebelah luar. 6 bahagi 2. Jadi 6 bahagi 2, di sini kita letakkan simbol kecil sebagai darab. Jadi kita gunakan seper 2 jika kita tidak ingat seper. Iaitu 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Jadi 6 bahagi 2. Seper 2, 3 darab 2 dapat 6. Jadi kita bulatkan 6 di sini. So di sini adalah bahagian atas adalah hasilnya. Kita letak 3 di sini. So kita darabkan. 3 darab 2 kita dapat 6. Kita tulis di sini, kita tolakkan. Maka akan menghasilkan sifar. Jadi ini adalah jawapan dia. 6 bahagi 2 adalah 3. Okey, contoh seterusnya 9 bahagi 3. Kita tulis 9 bahagi, simbol bahagi dalam kaedah lazim dan 3 di luar. Sini ada darab. Kita buat, kita bina seper 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Ini 9 bahagi 3, 9 di sini. Kita stop. Kita bulatkan 9. So, kita bulatkan di atas je, iaitu 3 darab 3 dapat 9. So, 3 ni adalah hasilnya, kita tulis di atas. So, 3 darab 3 adalah 9. Kita tulis di sini. Kita tolakkan, mendapat sifar. Maka 9 bahagi 3 adalah 3. Okey, murid-murid. Seterusnya 12 bahagi 4. Kita tulis 12 bahagi 4 di luar. So 12 di sini kita ada darab. Kita bina seper 4. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. Okey. Jadi menggunakan kaedah lazim, kita bermula dengan nombor 1. 1 tidak boleh dibahagi 4. Kerana 1 kecil, kurang daripada 4. Jadi sifar. Sifar darab 4 berapa? Sifar. Kita tolakkan, akan menghasilkan 1. Seterusnya, nombor 2. Kita turunkan di sebelah 1. Dia akan menjadi 12. Maka 12 kita refer atau rujuk kepada seper 4. Di sini 12. Iaitu 4 darab 3. So ini 12. Nombor 12 kita kena bahagi 4. Kita rujuk kepada sefer 4. 3 darab 12. 4 darab 3 adalah 12. So 12. So kita bulatkan 3 di bahagian atas. Kita letakkan nombor 3 sebagai hasil je. So 3 darab 4 kita akan dapat 12. So kita tolakkan, akan menghasilkan sifar. So maka 12 bahagi 4 ini dia. Jawapan dia 3. Okey, contoh seterusnya 69 bahagi 3 menggunakan kaedah lazim. Kita tulis 69 bahagi, simbol bahagi 3 di luar. So pada kita yang tidak ingat seper 3, kita tuliskan seper 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Jadi kita bermula dengan nombor 6 bahagi 3. Iaitu di sini 6 bahagi 3. Nombor 6. So atasnya 2. So bermaksud 3 darab 2.
So 2 ni kita letak di atas nombor 6. So 2 darab 3 kita akan dapat 6. Kita tolakkan menghasilkan sifar. Seterusnya 9 kita turunkan di sebelah sifar menjadi 9. So 9 bahagi 3. Kesemua nombor ini kita kena bahagi 3. Okey, 9 bahagi 3 kita rujuk kepada sifar 3 itu 9. So 3 darab 3 dapat 9. So ini 9. So hasilnya bulatkan di bahagian atas kita letak di sini 3. So 3 darab 3 dapat 9 kita tulis di sini. Ataupun 3 darab 3 adalah 9 kita tulis di sini. So kita tolakkan mendapat sifar. Maka 69 bahagi 3 ini adalah hasilnya iaitu 23. Seterusnya 72 bahagi 4. Okay, kita tulis nombor 72 bahagi 4. 4 kita tulis di luar. So 7 bahagi 4. Kalau tak ingat sepen, kita buat sepen 4. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. 5 darab 4, 20. 6 darab 4, 24. 7 darab 4, 28. 8 darab 4, 32. Sekarang 7 bahagi 4. Itu 7 terletak di antara 4 dan 8. Jadi kita bulatkan nombor yang di sebelah kiri ataupun lebih rendah daripada 7. Iaitu 4. Bukan 8 murid-murid. 4. Maka 4 darab 1 adalah 4. 4 darab 1 adalah 4. Jadi di sini kita bulatkan 1 di atas, kita letak di atas 1. 1 darab 4 adalah 4. Kita tolakkan dengan 7. Akan menghasilkan 3. Kemudian, kita turunkan 2 di sebelah 3. So, nombor sekarang menjadi 32 bahagi 4. 32 bahagi 4, kita rujuk kepada sepen 4. Di sini nombor 32. Kita bulatkan. So di sini atasnya adalah 8. Itu 4 darab 8 dapat 32. So sini kita tulis 8. 8 darab 4 32 kita tulis di sini di bahagian bawah nombor yang kita nak bahagikan. So kemudian kita tolakkan jadi sifar. Maka jawapannya 18. 72 bahagi 4 adalah 18. Seterusnya 54 bahagi 6. So 54 bahagi 6. So kita buat sepen 6 dulu. So 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24 5 6 30 6 6 36 36 7 6 42 8 6 48 9 6 54. Jadi 54. So menggunakan kaedah lazim, nombor 5 dulu. Bahagi 6 tak boleh. Kita letak sifar. Tolak sifar. Dapat 5 juga. Turun ke 4. So 54. 54 bahagi 6. Kita bulatkan 54. Iaitu 9 darab 6. 9 ni kita letak di atas. So 9 darab 6 berapa? 54. So kita tulis di sini. Tolak 54. Menghasilkan sifar. Maka 54 bahagi 6 adalah 9. Okay, seterusnya 9,835 bahagi 7. Okay, kita tulis 9,835 bahagi 7. Kita letak di luar. Kita bina sepen 7. 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 4 7 28, 5 7 35, 6 7 4 2, 7 7 4 9, 7 8 5 6, 7 9 63, 7 10 70. Ini adalah sepen 7. Okey, bermula dengan nombor 9 bahagi 7. 9 bahagi 7. So kita rujuk pada sepen 9 bahagi 7 terletak di antara 7 dan 14. Jadi kita bulatkan 7 iaitu nombor yang rendah atau kecil berbanding 9. So itu 7 darab 1. 1 ini kita tulis di bahagian atas nombor 9.
Iaitu 1. 1 darab 7. Maka di sini 7 kita tolakkan tinggal 2. 9 tolak 7, 2. Kemudian kita turunkan 8. Di sebelah 2, nombor menjadi 28 bahagi 7. Rujuk kepada sifir 28, kita bulatkan 28 iaitu 7 darab 4. So 4 ni kita tulis di atas. 4 darab 7 sama dengan tolak 28. Menjadi sifar. Kita turunkan 3. So nombor sekarang menjadi 3. 3 bahagi 7 tidak boleh sebab 3 lebih kecil daripada 7. Maka kita tulis di sini sifar. So tolak sifar, 3 tolak sifar 3. Kita turunkan 5 kepada nombor 3, duduk di sebelah je. 35 bahagi 7. Jika kita hafal sifir, kita akan dapat tahu 7 darab 5 adalah 35. Itu di sini 5. 7 darab 5. So 5 kita letak di atas. So 5 darab 7 kita letak di sini, tolak 35 menjadi sifar. Maka jawapan bagi 9835 bahagi 7 adalah ini jawapan dia. 1405. Okey, bagaimana pula pembahagian yang mempunyai baki menggunakan kaedah lazim? Okay, contoh dia. 3916 bahagi 6. So kita tulis nombor 3916 bahagi 6 di luar. So kita bina sifir 6. Jika kita tak tahu sifir 6, kita bina sifir 6. Tu 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24, 5 6 30, 6 6 36 7 6 42, 8 6 48, 9 6 54. 10, kalau 10 6 60. Jadi 3 bahagi 6 tak boleh. 3 lebih kecil daripada 6. Sifar, tolak sifar 3. Kita turunkan 9 menjadi 39. 39 bahagi 6. Kita rujuk kepada sifir. So 39 duduk di antara 36 dan 42. Duduk di sini. Maka kita bulatkan 36. Itu nombor yang rendah daripada 39. Jadi 6 darab 6, 36. So 6 ni kita letak di atas. So 6 darab 6, 36. 36 kita tulis di sini, kita tolakkan. 39 tolak 36, kita akan dapat 3. Kemudian kita turunkan 1. So sekarang nombor menjadi 31. 31 bahagi 6. Kita rujuk pada sifir. 31 duduk di antara 30 dan 36. Jadi kita bulatkan yang nilai yang kecil daripada 31, iaitu 30. 30 ni adalah 6 darab 5. So 5 ini kita tulis di atas. So 6 darab 5 kita akan dapat 30. Kita tolakkan. 31 tolak 30 kita akan dapat 1. Seterusnya kita turunkan 6 di sebelah 1. Nombor menjadi 16. So 16 bahagi 6. Rujuk kepada sifir 16 bahagi 6. Duduk di antara 12 hingga 18. Nombor 16 di sini. So kita bulatkan 12. Iaitu 6 darab 2. 2 ni kita tulis di atas. So 2 darab 6, 12. Kita tolakkan dengan 16. So kita akan dapat 4. So sudah habis nombor yang kita hendak bahagi. So ini adalah baki. So jawapan dia adalah 652 baki 4. Jadi 3916 bahagi 6. Kita dapat 652 baki 4. Okey. Seperti apakah pertalian antara bahagi dengan darab? Seperti yang cikgu telah terangkan sebelum. So kalau kita 652 darab 6, apa kita dapat? Okey. Cuba lihat. Menggunakan kaedah lazim. 2 darab 6, 12. Kita letak 2 sini, tangan 1 di sini. Kemudian 6 darab 5, 6 darab 5, 5 darab 6, sama je. So 6 darab 5 dapat 30. Lepas tu kita jumlahkan atau tambah nombor yang kita duduk di atas ataupun tangan. 30
30 tambah 1 dapat 31. Maka 1 kita tulis di sini hasilnya. Kemudian 3 ni di atas ataupun di tangan atas nombor 6. So 6 darab 6, 36. So kita tambahkan 3 dapat 39. So dah tidak ada nombor lagi, kita terus tulis 39. Jadi baki ini apa yang perlu kita buat? Kita kena tambah 4. Maka 652 darab 6 adalah 3912. Bila kita tambah 4, kita akan mendapatkan hasil 3916. Okey, contoh lain. Okey, jika kita dapat soalan seperti nombor 1, 9 darab kotak iaitu anu atau nombor berapa dapat 54. Okey, dalam operasi matematik kita ada 4 operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Tambah pasangan dia adalah tolak. Darab adalah pasangan dia adalah bahagi. Maka untuk selesaikan ini, kita lihat 9 darab berapa dapat 54. Jadi darab pasangan dia adalah bahagi. Maka kita bahagikan 54 bahagi 9 untuk mendapatkan nombor di dalam kotak ini. So menggunakan kaedah lazim CP 9. Kita bina CP 9, iaitu kita start bermula pada sifar 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seterusnya bermula sifar di sini kita naik balik. Sifar 1 sampai 9. Sifar 1, 2, 3, 4, 9. Maka ini adalah 91, 9, 92, 18, 93, 27 dan seterusnya. Jadi untuk 54 bahagi 9, kita bulatkan 54, iaitu 54, 9 darab berapa 54 ini? So, 9 darab 1, 2, 3, 4, 5, 9 darab 6. Maka 54 bahagi 9 adalah 6. Nombor di sini adalah 6. Jadi kita uji 9 darab 6. Tengok sepir 9 darab 6, 54. Maka betul lah jawapan kita 6. Okey, contoh seterusnya. Kotak, berapakah nombor dalam kotak ini? Darab 7 sama dengan 56. Okey, jadi seperti yang cikgu sebut tadi, darab pasangan dia adalah bahagi. Maka darab 7 ini nak dapatkan nilai dalam kotak, kita kena bahagikan 56 bahagi 7. So kita bina sampai 7. 1, 7, 7, 2, 7, 14, 3, 7, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Jadi 56. Kita bulatkan 56, iaitu 7 darab 8. Maka 56 bahagi 7 adalah 8. So nombor di sini adalah 8. Jika kita darabkan 8 darab 7, kita tengok sepir yang kita bina. 7 darab 8, 56. Maka betul lah jawapan dalam kotak ini adalah 8. Okay, lihat contoh seterusnya. 54 bahagi berapa kotak dapat 9. Jika kotak ni di tengah-tengah, maka kita tak boleh buat 9 darab 54. So nombor tu akan jadi lebih besar. Untuk selesaikan kes ini, so jadi kita kena bahagikan 54 bahagi 9 untuk mendapatkan nilai dalam kotak. So murid-murid kena ingatlah, bila nombor kotak ini 54 bahagi nombor kotak di tengah, maka kita kena bahagi 54 bagi 9. So menggunakan sepir 9 di sini. So 54 di sini, iaitu 9 darab 6. So maka adalah 6. 54 bahagi 6 adalah 9. Kita boleh semak 54 bahagi 6 adalah 9, ataupun 9 darab 6, 54. Okey, jika kotak di belah kiri, kemudian bahagi 7, maka di sini kita menggunakan kaedah pasangan nombor darab seperti contoh 1 dan contoh 2.
Iaitu di sini kita pindah sana, bahagi kita akan jadi darab. Jadi kotak sama dengan 8 darab 7. So menggunakan sifar 7 ataupun sifar 8. So 1, 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Jadi 8 darab 7 ataupun 7 darab 8 adalah 56. Maka nombor di sini adalah 56. So bila kita uji 56 bahagi 7 adalah 8 ataupun 8 darab 7 adalah 56. Itu untuk semak balik jawapan kita. Okay, sekian dulu dari cikgu. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.